Okey. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Hari ini kita mulakan untuk siaran hari Sabtu ini, hujung minggu, dengan pelbagai perkongsian menarik, aktiviti-aktiviti yang anda boleh lakukan. Dan betul, saya Hanif Miswan kini berada di Bukit Jelutong Golf Course. Ini adalah home of foot golf. Mesti ada yang pernah dengar, ada yang mungkin agak masih lagi baharu dengan sukan ini. Ini sukan yang dah diperkenalkan di Malaysia beberapa tahun, dan saya akan bawa anda semua untuk berkenalan dengan pemain-pemain ini yang ada misi tersendiri untuk dibawakan mengharumkan nama negara dan juga nama sukan ini di persadaran terbangsa. Tapi kita nak tahu juga apa itu sukan foot golf bersama dengan rakan-rakan yang berada di Shah Alam di Bukit Jelutong ini, dan banyak lagi akan saya kongsikan. Tapi sebelum itu, jom kita mulakan Malaysia hari ini edisi Sabtu bersama kami di TV3. Silakan. Nampak kalau Hanif Miswan tadi bersama dengan pasukan Malaysia untuk foot golf, kita hari ni pasukan apa Aziz? Saya pun tak tahu ni, saya wakil baseball kot. Kita macam wakil apa? Wakil apa ni? Jangan e-hailing lah, ni masih lagi sukan. Masih lagi sukan. Dia bukan hantar makanan. Ya, bukan. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda semua. Alhamdulillah, hari Sabtu kita bertemu lagi. Untuk hari ini, seperti mana yang anda dapat saksikan tadi, kita akan meraihkan permainan ataupun sukan yang baru saja popular dalam tahun 2018 macam tu kan. Masa tu pun waktu PKP, jadi gabungan bola sepak dan juga golf ni iaitu foot golf. Ya, kaki kita yang menjadi batang golf tu. Kan. Kita menggunakan kaki untuk sepak bola tu masuk ke lubang yang lebih besar daripada lubang golf tu. Tapi kita bangga. Betul. Sebab Hanif menjadi wakil Malaysia. Mestilah kita bangga. Dia bukannya bangga Malaysia je tau, sebab ada host MHI sekali untuk mewakili Kalau Malaysia. menang lagi kita claim. Ke Orlando. Okey, nanti Hanif akan cerita macam mana mungkin yang belum lagi pernah mendengarkan tentang permainan foot golf ni. Hanif akan berkongsi nanti beberapa kali, kita akan lintas langsung bersama dengan pasukan Malaysia yang akan mewakili Malaysia ke Orlando pada bulan Mei ni lah. Dah nak sampai ni. Besok mereka akan terbang ke Orlando untuk mewakili Malaysia. Jadi, untuk anda yang mungkin tak tahu apa itu foot golf, macam mana boleh munculnya permainan yang dipanggil foot golf? Nanti kita akan bersama dengan Hanif. Tapi selain daripada itu, kita juga akan bawa junior golfer di MHI. Tadi kita dah jumpa adik-adik hebat ni. Mereka, betul. Adik-adik hebat ni ada yang dah 2 tahun pengalamannya, ada yang baru saja 2 bulan. Jadi bagi mereka yang mungkin juga amatur, beginner, perkongsian hari ini mungkin sedikit sebanyak dapatlah mengikut rentak anda yang mungkin berada pada momentum keseronokan main golf kan. Mana tahu? Yang duduk nak hilangkan stres kan dekat drive range tu kan. Saja nak pukul-pukul, tadi nak awak kuat-kuat. dah cuba macam mana? Stres tu dapat hilang berapa peratus dapat hilang? Panggil saya Haziq Woods. Saya dah tukar nama Haziq Woods terus padahal baru 1-2 pukulan. Okey, kita nak tahu sebenarnya sedikit sebanyak mengenai foot golf. Nak tahu trivianya? Jom kita saksikan. Permainan foot golf atau golf sepakan bola antara wadah baru sukan yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Menggabungkan kedua-dua permainan bola sepak dan golf, sukan ini mula berkembang di seluruh dunia sejak sedekad lalu. Masih mengekalkan peraturan sama seperti yang dipraktikkan dalam sukan golf, pemain yang berjaya melengkapkan permainan dengan jumlah tendangan bola paling sedikit diumumkan sebagai pemenang. Apa yang membezakan? Pemain perlu memasukkan bola ke dalam lubang dengan sepakan kaki berbanding pukulan kayu dalam permainan golf. Malah bola yang digunakan juga ialah bola bersaiz 5 yang biasa digunakan dalam permainan bola sepak padang. Bola kemudiannya ditendang ke dalam lubang dengan diameter 21 inci atau 53 cm. Dengan permukaan padang serta bentuk muka bumi yang berbukit, pemain perlu bijak mengawal tendangan supaya tidak terlalu kuat. Sesuai dengan penggalakan amalan gaya hidup sihat, gabungan sukan bola sepak dan golf ini pastinya memberi keseronokan serta pengalaman baru kepada seluruh lapisan masyarakat. Okey, Hanim, kalau dari ini, sepak. Okey, lepas tu? Sepak masuk lubang.
Oi, saya sepak. Saya sepak. Jangan. Kita pakai boot ni. Pakai tapi dia kecil je bola dia. Ini bola golf ni. Itu bola golf. Kalau foot golf ni dia dah berbeza, Haziq. Ya, Tadi berbeza. kita kongsikan sedikit trivia bersama dengan anda semua. Itulah dia sepakan golf ataupun foot golf yang kita kongsikan bersama dengan anda semua. Ya. Kalau saya nak lebih fahami kan, kalau macam main bola sepak, mereka akan mengira tendangan yang kuat, kan, tendangan yang padu untuk menjaringkan gol dan sebagainya. Tapi mereka ni yang yang pemain bola sepak ni ataupun dah masuk dalam sukan foot golf ni, mereka kena kawal sedikit ego tu. Tak boleh sepak kuat-kuat. Untuk boleh sepak kuat-kuat, tapi dia kena ikut jauh lubangnya di mana, maknanya bentuk kat situ muka yang bumi. saya rasa antara cabaran juga bagi mereka, kan. Ya, awak nak mencuba tak foot golf? Saya nak cuba. Saya nak cuba sangat-sangat. Awak pernah main futsal? Tak pernah sekali pun bawa kita untuk pergi training bersama dengan pasukan mereka. Ya, kalau Mungkin kita ikut, takut kita ikut pergi Orlando tu sekali. Okey, jadi jom kita bersama dengan Hanif sekarang ini yang berada di BJGC di Bukit Jelutong. Hanif mana Hanif? Nampak pasukan Malaysia kita. Wakil Malaysia. Hanif Miswan. Silakan Hanif Miswan. Ya, okey, betul. Terima kasih juga kepada Haziq dan juga Ani Mizati. Ini adalah antara situasinya di mana latihan sedang dilakukan dan juga mungkin nanti ada pengunjung-pengunjung, pemain-pemain foot golf yang akan turun ke sini lah setiap hari Sabtu hujung minggu. Mereka akan melakukan aktiviti sukan hybrid ini di antara bola sepak dan juga golf. Menariknya sebab saya pun antara yang turut terlibat. Tapi saya tak naklah bercakap seorang berkenaan dengan sukan ini. Jadi kita nak berkenalan dengan pemain-pemain ini dan kalau kepada yang mengenali lah, saya nak perkenalkan. Ini adalah Syahrir Arsyad, bekas pemain bola sepak kebangsaan. Juga kini bergiat aktif dalam sukan foot golf. Abang Syahrir mungkin melihat kepada sukan foot golf ni sebagai seorang bekas pemain bola sepak, kenapa sebenarnya bergiat aktif dalam sukan ini? Sejak saya mengenali foot golf ni, jadinya saya rasa ada satu lagi competition yang saya boleh terlibat dan bersaing antara satu sama lain walaupun individu ataupun ada game team juga. Dalam masa sama saya tengok peluang yang cerah untuk kita bertanding dalam peringkat yang lebih tinggi, maksudnya dalam pada Asia Cup ataupun World Cup yang akan berlangsung bulan ini. Jadi saya harapkan sesuatu yang terbaik daripada pasukan Malaysia. Ya, okey. Kita nak tahu tentang teknikal sukan foot golf ni, Abang Syahrir. Mungkin sekarang ni apa yang sedang dilakukan, apa yang orang ramai kalau nak main dia kena tahu berkenaan dengan sukan ini. Kalau boleh tunjuk sikit. Daripada mula tadi kita tee off dulu dan kita kat sini ada untuk 4 tendangan par 4. Jadi ini adalah yang kedua. Maknanya kalau kita masuk yang kedua ni dia panggil eagle. Jadi inilah peluang untuk kita mencuri mata dalam setiap lubang yang ada. Okey, mungkin boleh tunjuk sikitlah. Ini antara sepakan pemain yang memang sedang bergiat aktif sekarang ini dan hala yang nak dituju adalah ke sasaran sebelah sana. Jadi kena ada teknik dan juga kena tahulah speed bola tu macam mana. Silakan Abang Syaril sambil-sambil tu. Sekejap. Okey, kita nak tunjuk ni. Okey. Ini sepakan yang baik lah boleh kita katakan untuk naik ke atas sambil dia approach ke sana. Okey, selain daripada Abang Syahrir Arsyad juga ada beberapa pemain yang lain saya nak bersama juga pada pagi ini dan kita bersama dengan Saudara Fahmi. Saudara Fahmi juga adalah salah seorang pemain. Mungkin dah berapa lama bergiat aktif ni Saudara Fahmi dalam sukan foot golf? Since 2020. 2020, baru lagi lah. Baru lagi. Okey, dan kenapa sebenarnya yang buatkan anda betul-betul rasa macam sukan foot golf ni boleh berkembang maju di Malaysia ni? Saya rasa peminat bola sepak ramai. So dia menggunakan kaki. So dari situ kita rasa sukan foot golf ni boleh berkembang because of peminatnya ramai juga sebab suka menendang bola. Itu yang buatkan saya rasa sangat best lah main foot golf ni. Dan kalau melihat kepada aktiviti sesi keluarga macam hari Sabtu hujung minggu, kita pun tengok nanti ada ramai yang juga mungkin bawa anak kecilnya kan beraksi. Anda melihat mungkin ianya satu prospek boleh dilakukan oleh mereka yang menonton di rumah ni? Betul. Untuk keluarga saya sangat menggalakkan mereka hadir sebab untuk anak, untuk isteri, semua keluarga boleh bermain. Dan saya rasa ia satu benda yang sangat baik untuk keluarga gather dan bersama-sama di hari Minggu. Kita nak tunjuk sebenarnya bukan hanya boleh bercakap je sepak, kena tunjuk juga sekali demo untuk sepak juga. Sekali lagi approach naik ke atas ni. Sekali lagi sasarannya adalah lubang golf. Seperti mana betul sukan foot golf ini mencari ke sasaran lubang itu sepakan yang baik sebenarnya tapi agak jauh lah untuk ke sasarannya daripada Fahmi. Jom kita nak bawa anda semua untuk naik ke atas. Sambil-sambil itu boleh teruskan juga dengan apa yang sedang dilakukan ini sebab
bila kita dah tee off tadi, kemudian kita approach untuk naik ke atas, dan yang nak masukkan cabarannya adalah untuk masukkan ke dalam lubang foot golf ini. Okey, kalau dalam sukan golf lubangnya kecil betul sebab bolanya kecil, tapi kalau nak tengok lubangnya telah diubah suai untuk dilakukan di sini, untuk disepak di sini, untuk dimasukkan bola dalam kedalaman sebeginilah. Dan itu yang kita nak tunjukkan antara demo-demo yang akan dilakukan oleh rakan-rakan di sini. Juga okey, saya nak melihat kepada sepakan yang akan dilakukan oleh salah seorang pemain lah. Ini kita panggil sebagai putting. Okey, putting teknik ni biasanya akan dilakukan oleh para pemain mengikut kepada bola tersebut berada di mana, kawasannya macam mana. Dan ini saya nak perkenalkan Kapten Pasukan Kebangsaan lah, Afzal. Afzal yang akan tunjukkan. Kita tak nak cakap banyak sebab kita nak beri fokus lah. Kalau tak masuk tak boleh jadi Kapten lah. Silakan Afzal. Ini sepakan yang baik. Alright. Masuk. Okey, dan saya sebelum kita nak pergi kepada sepakan yang seterusnya, saya nak bersama salah seorang lagi pemain adalah Faizal Rahman. Faizal, melihat kepada berkecimpungan sukan ini, apa yang perlu ada kepada seorang pemain foot golf? Tekniknya kena tahu sepak bola ke atau macam mana? Banyak elemen yang penting. Contohnya sepakan. Kita mungkin kita bagus daripada sepakan, cuma kita kena tahu kat mana kita nak letak bola tu, kat mana kita nak attack. Itu strategi tu kena penting dah. Dan sebab namanya foot golf, jadi orang kena tahu main golf juga ke ataupun tidak, ataupun kena tahu basic asas peraturan pemain golf itu, Fazal? Asas peraturan tu kita kena tahu, macam contoh scoring macam mana, apa yang baik untuk kita improve kita punya scoring. And then teknik kita lah, itu yang paling penting lah. Okey, kepada yang berminat nak main sukan foot golf ni boleh datang, sebab banyak lagi yang saya nak kongsikan dan ada tujuannya mereka ni memakai pakaian seragam sama dengan saya juga. Tapi sekarang kita nak cubalah, katanya ni pemain-pemain yang profesional. Kita tengok kepada teknik putting pula dekat sini. Sama-sama itu mungkin boleh ambil giliran masing-masing. Siapa tak masuk, ingat ini siaran secara langsung. Silakan daripada Faizal ini yang akan melakukan puttingnya, sebab ada macam-macam teknik. Kalau tadi Afzal dengan teknik tonjolannya, Faizal dengan teknik kaki dalamnya. Yang seterusnya siapa yang seterusnya? Yang seterusnya adalah pemain yang akan melakukan sepakan seterusnya untuk teknik putting ini. Cuma cabarannya mungkin adalah cuaca, cabarannya adalah teknik bentuk muka bumi padang ini. Dan ini daripada Yusof. Ini contoh. Ini contoh yang tak masuk. Dia memang boleh berlaku kepada sesiapa saja pada hari-hari yang berikutnya. Okey, seterusnya salah seorang pemain veteran kita, Abang Sanuja, yang akan melakukan teknik puttingnya juga. Ya, dan sebab kita nak melihat, itulah keganasan ataupun macam mana sukan foot golf ini yang boleh diberikan relatif. Okay, saya nak bersama dengan Abang Sanuja ni, salah seorang pemain veteran kita. Dari sudut pemakaiannya, pemain foot golf ni dengan pemain bola sepak dengan golf, saya tengok agak sedikit berbeza. Mungkin boleh terangkan apa pemakaian, etika pemakaian yang perlu dipakai oleh pemain-pemain ni, bang? Okey, dari sudut pakaian saya tengok perbezaan dia, macam seluar, kasut. So bila main foot golf ni kita boleh pakai cap lah. Kalau main bola sepak tu tak boleh. Dan memang kena mengikut etika pemakaian sebegitulah sebagai pemain foot golf, ya? Ya, betul. Okey. Dan nanti mungkin bila melihat kepada perkembangan sukan sebegini, apa yang Abang Sanuja sendiri rasakan untuk mereka membawa keluarga untuk bermain bersama mungkin? Bagi saya lah, untuk saya cadangkan lah, untuk kita kenalkan dengan untuk family dekat office. Itu bersama-sama lah, ya. Okey, terima kasih. Mungkin boleh fokus pada latihan. Dan saya sebenarnya pun sendiri nak mencubalah teknik putting seperti yang saya perkatakan. Sebab ini kita dah biasa dah main kat sini sebenarnya. Cuma mungkin hari ini sebab siaran secara langsung, dan beberapa teknik yang boleh kita kongsikan. Sebab kalau kita ni main bola sepak ke, kalau kita ni bukan pemain bola sepak pun, teknik-teknik asasnya sama ada kita nak putting ni dengan menggunakan tonjolan ataupun menggunakan kaki dalam, melihat kepada keselesaan masing-masing lah. Dan bismillahirrahmanirrahim, saya akan mencuba. Sebab jarang lah bila kita buat macam ni ada kawan-kawan yang tengok depan-depan macam ni. Tapi sebab pagi ni agak istimewa, kita akan mencuba untuk masukkan ke dalam lubang satu di golf course Bukit Jelutong ini, ya. Okey, cantik. Itu contoh yang salah lah. Yang sengaja saya buat sebegitu supaya kita melihat bahawa semua orang boleh main foot golf ni. Dan banyak yang kita nak kongsikan. Dan kabarnya bukan hanya lelaki sahaja yang akan bermain foot golf ini. Ada juga pemain-pemain foot golf wanita, pemain kanak-kanak juga yang akan saya perkenalkan. Dan kita akan bawa kepada anda untuk menjelajah lagi bagaimana sukan foot golf ini di Bukit Jelutong. Kita akan kembali lagi selepas ini. Aduh, ni
Aduh, Nem. Baru kita bangga-bangga. Kita orang tadi dah bangga-bangga ke Hanif Miswan. Up dah. Tak apalah, Nik. Betul lah juga. Maknanya membuktikan kita pun boleh main lah foot golf tu. Kan? Ya ada. Tak payah cakap. Tak payah cakap lah. Tapi, Nek, kita yakin kejap lagi. Mana pun sokongan kami tetap kepada anda. Hanif Miswan. Tapi Hanif ingat Nik, kejap lagi kan kita akan pergi ke sana balik. Awak buat lagi sekali. Awak pastikan bola tu masuk. Mesti masuk. Mesti masuk. Itu dah sedikit perkongsian Hanif Miswan. Nanti kita akan kembali lagi bersiaran langsung dari sana. Tapi sekejap lagi kita ada junior golfer di studio MHI seketika nanti. Geng saya. Budak golf. Standby. Kita akan menyaksikan aksi junior golfer. Wow! Come on, Nun. Wow! Sikit lagi. Sikit lagi, Nun. Okay. Zain. Silakan, Zain. Zain. Masukkan. Silakan pukul Zain. Amsyah, Zain depan. Zain depan. Zain sana ni Amsyah. Ya Allah, salah. Beraksi. Salah orang. Zain. Okay, Zain. Go, Zain. Zain pukul. 1, 2, 3. Hebat. Lagi. Dan Amsyah di belakang ni. Amsyah pula Amsyah pun nak pukul kat ni. Sikit lagi. Itu dia. Inilah junior golfer bersama dengan kami dan juga kita tampilkan bersama dengan anda juga ibu-ibunya. Jom. Kita duduk depan sikit ni. Kita nak bercakap dengan mereka. Wais mana Wais? Wais tak pukul lagi Wais. Jom Wais. Wais akan pukul Silakan Wais. Yang sedang anda saksikan ini, ni di sebelah sini Wais. Future Malaysian golfer. The best party player. Wow. Come on Wais. Memang ni biar abang buat. Kalau tak masuk juga tak tahulah ni Yang mana? Yang depan ni. Saya ni. Yang depan tu. Haziq. Tak nak pegang macam mana ni? Ini kalau tak. Salah. Macam gini cara dia. Okey. Dia jangan salah hukum alam Haziq Ini kalau tak masuk. Kalau tak masuk malu satu Malaysia tengok ni. Kalau tak masuk ni Haziq, saya suruh awak resign. Buka topi. Buka topi. Semua ikut cakap awak. Semua ikut cakap awak. Okey, sebelum tu Haziq, kejap kita nak perkenalkan dulu mereka secara rasminya. Jom kita diri beramai-ramai buat barisan. Ramai nampaknya. Depan. Alright. Okey, di sebelah saya ni Puan As. Puan As. Ibu kepada Nun. Wais. Dr. Yani. Yes. Dr. Yani, ibu saudara kepada Amsyah. Dan Zain bersama dengan ibunya Farah. Okey, jadi hari ini kita sebenarnya bercerita mengenai golf. Tadi kita dah tengok foot golf. Kali ini kita tengok golfer junior. Yang merupakan mereka ni adalah wakil daripada... Kira macam daripada negeri-negeri ke macam mana? Tak ada, Asian Open. Open? Maknanya wakil terbuka lawan satu Malaysia? Dia under... Mana mic dia? Memang. Okey. Dia sebenarnya macam mana? Dia macam, dia under Sport Excel. So kita selalulah masuk, dia macam ada tour untuk satu Malaysia. Macam yang paling recently, dia buat dekat Formosa. So, di situlah saya jumpa semua-semua ni. Okey, sekarang ni saya nak tahu adakah anaknya meminati golf terlebih dahulu ataupun ni ibu-ibu dulu dah minat golf ni? Puan As, silakan. Puan As, sebenarnya Puan As ada mic. Mungkin Dr. Yani pun boleh kongsikan juga. Saya nak tahu sebenarnya anaknya yang minat ke ataupun ibu-ibunya dah main golf dulu ni? Ke macam mana? Macam mana? Dr. Yani jawab dulu. Okey, kalau Amsyah memang minat dia dipupuk daripada ayah dia. Ayah dia memang golfer. Ayah dia memang golfer, uncle dia golfer, atuk dia golfer. So dia memang observe, dia ikut ayah dia pergi driving range, and then dia terus minat pada tu, dia cuba. Anak-anak ni doktor main jugalah. Saya main juga, tapi baru start lah. Bila sebenarnya kita bila orang ingat sukan golf ni sukan kayangan. Tapi it's not actually.
Semua orang boleh main. Betul. Sebenarnya saya baru nak sentuh mak boleh main, anak boleh main, anak saudara, atuk boleh main. ibu saudara semua boleh main. Kan? Tapi doktor lebih kepada kecemasan lah. Kalau sesiapa ada terkena bola golf, dia akan rawat. Oh, sebab itu saya kena ada kat situ. Doktor kena ada situ. Dr. Yani ni merupakan doktor di ward kecemasan di Selayang. Jadi sebab tu kita cerita tentang ada kecemasan dan sebagainya ni. Okey, kita ada doktor, kita ada juga Puan As yang malu-malu dari tadi nak bercakap dengan saya. Okey, Puan As, macam mana boleh kongsikan Nun didapati merupakan antara yang masuk banyak championship dan menjadi champion juga, lebih kurang 2 tahun pengalaman, betul Nun? Ya, betul, Okey, ceritakan macam mana penglibatan Nun dalam sukan golf ni. Okey, sekarang ni Nun nak cerita ke? Nun nak cerita? Mama yang cerita lah. Okey, jangan sampai aunty ceritakan. Ini macam satu sejarah lah kan. 3 tahun lepas kita PKP. So kita fikir tak ada buat apa kat rumah. Bincanglah kita dengan bapak dia, Nun, bapak dia. Lepas tu apa kita nak bagi kepada dia. Okey. Daripada duduk main handphone, main tak menentu arah, betul tak dalam rumah tu. So kita fikir kita Google lah. Okey. Cara-cara main golf. Difficulty level in sport. Okey, difficulty levels in sport. Okey. So, maknya Google perkara itu. Lepas tu jumpalah beberapa sukan. Antaranya ialah golf. Pertama kita tengok sukan apa? Boxing. Okey. Kita rasa susah sangat. Awal-awal dah cakap Nun susah sangat. Nampak susah betul dia punya susah tu. Kan? Lepas tu kita jumpa bola kan. Okey, lepas tu Nun lepas jumpa bola, lepas tu badminton. Nun tak minat. Tak boleh main ke? Tak boleh. Dia pun dah geleng dah tu. Bukan. Lagi tengok mancing. Mancing tak boleh. Oh, mancing. Kan? Tak tahan sabar. Nun kata tak boleh mancing. Lagi Nun. Apa lagi Nun? Dan sekali golf. Lepas tu apa yang Nun rasa bila mak kata golf ni macam boleh je? Nun rasa macam mana? Rasa okey je lah. Tapi masa tu Nun tak pernah main golf lagi. Tak pernah main golf lagi. Apa yang membuatkan Nun jatuh cinta tu dengan golf? Mula-mula saya champion dekat Kedah. Rasa macam boleh teruskan ni. Lepas champion baru nak teruskan. Tapi betul lah kan, bila kita dah dapat satu kemenangan. Antara yang hebat dalam permainan golf junior ni adalah ni. Wise. Wise. Pasti Wise ni dia. Ini Wise namanya. Oh, terus ke depan lagi. Depan lagi Wise. Okey Wise. Wise umur berapa Wise? Umur saya 11 tahun. Bermula main golf umur berapa Wise? Pada umur 7 tahun. Oh, dah 4 tahun main dah. So, jadi Wise punya pencapaian sekarang ni, antara kemenangan-kemenangan yang Wise pernah capai, mungkin boleh cerita dekat penonton-penonton MSI. Okey, pada tahun pertama saya main di Sport Excel. Saya main di Kirara, KL. Dapat tempat ke-5. Dan pada tahun tersebut juga, saya dapat tempat ke-3 di Johor. Oh, dia upgrade? Ya. Tapi memang pernah champion? Pernah? Pernah memegang podium? Setakat ni podium dah banyak lah. Dah banyak. Tapi champion masih lagi meniti hari untuk pergi ke champion lah. InsyaAllah. Wise, jangan putus. Ini siapa ni? Saya nak tahu gambar yang comel-comel kat dalam ni. Ni geng-geng ni lah ni. Wise Wise Nun tu hujung tu. Nun hujung. Ini tahun bila ni? Tahun ni punya gambar? Tahun lepas kot. Tahun lepas. Jadi nampaklah daripada gambar tadi ke gambar ni, nampak tak dia punya perbezaan daripada muda sekarang dah naik 4 tahun dah. Kan? Amsyah. Amsyah start main golf umur berapa? Darjah 2. Lagi awal. Darjah 2 maknanya. Sekarang darjah berapa? Sekarang. Sekarang darjah berapa? Darjah 3. Baru setahun. Rupanya beza setahun. Setahun lagi. Belum setahun lagi? 11 bulan. Oh, 11 bulan baru. Dia start darjah 2. Maknanya kita darjah 2 tahun lepas. Macam mana Amsyah tengok 11 bulan pertama bermain golf ni, Amsyah dah masuk pertandingan? Dah masuk pertandingan. Macam mana masa Amsyah masuk pertandingan, apa pengalaman dapat daripada pertandingan tersebut? Dapat rasa macam setanding dengan mereka-mereka yang ada dalam barisan pertandingan lah, dah masuk tournament kan. So tidak mematahkan semangat. Lepas ni mungkin ada lagi. Ya. Sekarang Amsyah nak main sampai mana Amsyah? Nak main golf ni sampai mana? Nak serius ke? Atau saja nak hobi ke? Amsyah suka main golf. Nak main sampai mana? Sampai luar negara? Idola siapa? Tiger Woods. Zain. Zain pula bila kita tengok golf ni, dia punya permainan ni macam susah. Kalau kita tengok macam orang besar ni baru nak belajar main ni, tangan keras ni kan.
Susah nak pukul ni. Zain baru 2 bulan belajar. Betul. So lepas 2 bulan tu Zain rasa susah tak golf ni sebenarnya? Senang atau susah? Susah sikit lah. Susah sikit. Apa part yang paling susah? Putting. Putting. Apa putting tu Ni. Maaflah ya, pakcik kat sini putting. Okey. Putting tu apa? Okey, Zain tunjuk putting tu macam mana? Tunjuk. Zain tunjuk, jom. Saya Boleh. Okey, silakan. Okey. Ya Allah. Ya Allah, teruknya pakcik-pakcik ni tak tahu putting tu apa ya? Kakak abang. Okey. Nanti abang handsome. So itu putting? Itu putting? Maknanya putting tu memukul dia lah? Kena masuk dalam hole. Okey, that's the term. Maknanya mereka masih lagi bersekolah kan, ada tugasan dan sebagainya. Maknanya aktiviti ni selalunya dilakukan pada waktu bila? Mikrofon. Kadang lepas habis sekolah macam budak biasa. Habis sekolah ada masa lapang tu kita pergi training, leverage. Waktu training mereka pun dah ditetapkan lah. Ada waktu-waktu tertentu. Ya, betul. Tak adalah mengganggu kan. Sebab kadang-kadang kita rasa macam bila lah pula dia nak belajar. Jadi benda ni memang kita kena pandai bagi masa. Pandai bagi masa mereka dan pandai bagi masa mak bapak juga yang kena ikut pergi sana. So macam Puan Farah sendiri, kalau berpanas, orang kata berhujan kan, bila bermain golf ni, kita ikut. Nak kena jaga mood kita, nak jaga mood anak-anak lagi nak main permainan. Betul, itu salah satu cabaran lah. Sebab ni first time dia masuk, macam yang pernah saya masuk lah, the first tournament yang dia pernah masuk ni dekat Melaka, memang saya sendiri lihat macam mana dia berpanas and dia penat and they have to go through 9 lubang tu. And then selalunya dah sampai ke 8 ke hole yang ke-8 tu dia dah start meragam dah. Dah mula seorang dah dekat bawah pokok, tebas-tebas rumput bawah batu. So it's very hard, susah untuk dia saya masukkan dia golf pun untuk dia kawal lah emosi dia, untuk build karakter dia. That's part of why saya masukkan dia dalam bidang golf lah. Nampak tak perbezaan sebelum dengan selepas mereka dah ceburi bidang golf ni? Nampak tak perbezaan dari sudut behavior kan? Cara mengawal emosi mereka. Apa perbezaan yang boleh dikongsikan? Saya rasa yang saya nampak yang lebih macam jelas disiplin tu. Sebab bila dia nak main golf, bila saya cakap, kalau nak main golf, jangan. Bila nak main golf, siapkan kerja rumah dulu. So sebelum main golf tu, dia akan usahalah siapkan kerja rumah and then baru boleh pergi driving range tu. Maknanya bagi dia orang jatuh cinta dengan golf supaya dia orang looking forward untuk bermain golf tu setiap masa kan. Jadi bila mak ni bila ikut dia akan jadi caddy lah. Kena bawa beg tu. Mak memang akan mengikut jadi caddy lah. Ni ibu saudaranya. Macam mana? Selalu ke ikut Amsyah pergi? Okey. Untuk ikut Amsyah selalu jadi caddy ibu dengan abah dia. Tapi sebab abah dia tengah kerja offshore, ibu dia pun busy. Caddy-nya tak ada kat sini hari ni. Caddy tak ada kat sini hari ni. Tapi Mak Ngah memang akan berada sentiasa support Amsyah lah. Kat diving range semua yang kurang sikit. Jangan risau Amsyah, kalau tak ada caddy, abang ikut. Dia Wais ada tak caddy kosong ke yang nak akak ikut? Ada? Boleh? Boleh kalau nak. Nampak? Dia punya nak boleh tu gatal Okey, Wais, selalunya siapa yang akan membantu bagi sokongan kat Wais? Dalam setiap kali pertandingan ataupun training, setiap kalilah Wais nak main golf kan, siapa yang sentiasa menyokong Wais? Ibu bapa saya akan sokong saya setiap masa dan saya hargailah sokongan mereka tu. Nampak? Kematangan dia dalam berbicara tu. Ayah dia dekat depan dah menangis dah tengok. Ayah dia nasib baik tak sihat. Kalau tidak kita dah masukkan sekali dah ayahnya. Ya, antara yang Peta bercakap juga Nun ni. Nun, dia punya style pun kita dah suka dah hari ni. Kita macam matching lah Nun hari ni. Hijau, sama. Okey Nun, mungkin Nun hari ni Mak ada dengan Nun kan. Apa yang Nun nak cakap dengan Mak selama ni bagi sokongan kat Nun setiap kali Nun meminati dan juga sampai ke tahap ini dalam sukan golf? Terima kasihlah. Mak dengan ayah saya dah banyak support saya dah. Lepas tu setiap kali saya champion, kasih hadiah. Hadiah apa yang paling best? Hadiah apa yang paling best? Lego lah. Lego. Next Nun, kalau menang lepas ni nak minta apa lagi? Bisik. Bagi tahu je. Bisik.
Rahsia. Oi, betul-betul Rahsia. Okey, jom. Boleh tak kita buat satu pukulan? Ajar dekat Acik ni. Kakak cantik. Kakak cantik. Oh, kakak cantik ni. Ajar kakak cantik ni cara pukul. Nampak? Nah. Jom Nun. Kita tunjuk. Nun ajar. Okey, Nun ajarlah. Tunjukkan Okey, jom kita pukul kat sini. Abang handsome tu nanti kalah tu. Mak ni nak keluarkan ni? Pukul. Dari sini dulu. Yang paling dekat sekali. Yang paling dekat sekali lah Nun. Jangan jauh-jauh sangat. Kita ni bukannya. Kalau kakak rasa panjang sangat, pendekkan sikit. Alright. Ni, slow je. Stand kena kemas. Tarik belakang tu kena straight. Tarik belakang kena straight. Hayun. Ya, hayun. Okey, bismillah. Jauh, dek. Jauh sangat tu. Ni. Okeylah tu Okey ke tak okey? Okey, cuba lagi. Tengok. Kuat sangat. Haziq pula. Okey, Okay. Abang handsome pula. Abang handsome pula. Jangan kuat-kuat. Nun nak apa bagi tahu? Nun, jangan kuat Nun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, itu sahaja daripada kami, junior golfer dan juga senior golfer di sini. Kita bersama dengan Hanif Miswan. Nip, aku punya bola masuk, Hanif. Nampak Nip? Yang ni dah masuk. Awak bila lagi? Masukkan cepat. Silakan Hanif Miswan. Muka bangga. Okey, ni antara sepakan training lah ya. Andre nak sepak tak? Tak nak. Okey, tak apa. Daddy sepak. Dia akan sepak kaki kiri. Memang sebegitulah. Dan ini antara beberapa latihan yang diterapkan juga dalam permainan foot golf yang ditunjukkan oleh rakan-rakan kami lah. Dan ini training putting di Bukit Jelutong ni. Dan kami sebenarnya dalam persiapan untuk mewakili Malaysia ke pesada Piala Dunia bagi sukan foot golf. Dan ini antara persediaan terakhir kami kerana insyaAllah esok akan berlepas ke Orlando, Amerika Syarikat. Dan sebab itulah kita nak mewara-warakan berkenaan dengan kejohanan tersebut dan kita nak bersama dengan beberapa individu yang boleh bercerita dan bercakap berkenaan dengan perkara ini. Saya nak perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah manager dan juga player kami, pengurus dan juga pemain, Encik Hafiz. Encik Hafiz mungkin boleh kongsikan bagaimana Malaysia terpilih sebenarnya untuk beraksi di pesada Piala Dunia foot golf ini. Baik, Malaysia alhamdulillah telah terpilih berdasarkan pencapaian player-player di Malaysia. Mengikut ranking di dunia yang mana Malaysia antara top 200 players dekat dunia lah. So that's why kita dijemput untuk kategori men's, senior dan juga women's. 3 kategori kita akan masuk dan kita akan hantar sejumlah 21 players ke sana lah, insyaAllah. Dan mungkin melihat kepada persiapan pada ketika ini, saat-saat ini di hujung-hujung ini, kita esok dah nak berlepas ni, macam mana sebenarnya kalau nak dikongsikan? Saya rasa alhamdulillah kita dah run rigid punya training since February. So kita dah 4 bulan melalui gym, strengthening conditioning, training bersama team, training secara individu. Jadi saya rasa this is the best time yang kita dah sedia untuk berkhidmat untuk negara dan mendapatkan kejayaan yang ditargetkan lah, iaitu insyaAllah top 10 antara semua negara yang menyertai, iaitu sebanyak 42 negara. Kita bersama dengan manager ni, macam mana prestasi saya setakat ni, Encik Hafiz? Encik Hanif Miswan, alhamdulillah dia memang maintain professional player. Dia dah banyak tournament dia menang Malaysia Open dan dia baru-baru ni La Liga Cup punya tournament pun dia menang champion. So I think he's on his top form now. So insyaAllah he will deliver untuk kita lah. Sajalah bergurau saja sebab ini antara pengurusnya, sebab saya sebahagian daripada pemain juga dan kita nak bersama dengan ketua pasukan yang akan turut bersama-sama dengan kami semua di World Cup nanti, Afzal. Afzal, mungkin ini kali kedua anda mewakili negara dan sukan foot golf. Kami kebanyakannya kali pertama. Melihat kepada prospek untuk sukan foot golf ni di Malaysia sebagai seorang pemain, macam mana Afzal? Prospek nampak semakin cerah pasal semakin ramai player yang telah join main foot golf ni. Tapi kita masih perlu lebih banyak player daripada komuniti lah untuk join foot golf ini. Cerah, nampak cerah kita punya foot golf di Malaysia. Sebagai ketua pasukan, ini World Cup pertama yang Malaysia akan sertai dalam sukan foot golf lah. Sukan-sukan lain pun mungkin sedikit cemburu sebab tak main World Cup ni. Foot golf, macam mana anda melihat kepada peluang kita untuk beraksi di sana nanti, Afzal? Bunyi World Cup ni memang macam besar, and it is memang besar lah. Kita akan cuba qualify untuk main team event.
Pertama, kami akan main individu. Jadi daripada individu tu akan dipilih untuk 24 tim negara yang teratas lah. Jadi 24 negara ni akan dapat main. Jadi Malaysia akan cuba untuk jadi salah seorang daripada 24 negara ni, dan saya yakin kita akan ada dalam 24 negara tersebut. Ya, mungkin ada sedikit harapan ataupun ucapan nak diberikan kepada semua yang menyokong. Mungkin ni antara sukan yang baru, tapi kita melihat kepada sokongan komuniti juga sangat penting. Mungkin Hamzah ada sikit ucapan kepada mereka. Saya doakan untuk mereka juga turut mendoakan untuk kejayaan tim Malaysia lah. Support kita by pergi kepada channel-channel untuk melihat permainan-permainan foot golf kita di Orlando nanti, dan beri support yang terbaik. Kami memang perlukan support satu negara Malaysia. InsyaAllah akan berjaya. InsyaAllah. All the best juga kepada Afzal, kepada semua. Dan ini pemain-pemain yang masih lagi sedang bersedia. Nanti kita nak lihat kepada satu lagi angle bahawa ianya juga adalah sukan yang boleh melibatkan kepada pemain-pemain kanak-kanak yang kecil lagi juga boleh menyepak. Pemain-pemain wanita pun ada juga kan. Ini kalau kenal, ini bakal pemain lah ni satu masa depan nanti kan. Okey, kita nak melihat kepada sepakan-sepakan juga, sebab kita nak belanja sepakan sepenuhnya lah sukan foot golf ini. Saya mulakan dulu. Kalau tadi tak masuk, ini saya tunjuk yang masuk punya. Ini pastikan. Kalau tak, mungkin kita tak boleh naik flight untuk ke Piala Dunia nanti. Sama-sama itu kita akan tunjukkan, dan sepakan ini dilakukan untuk kita masukkan ke dalam lubang yang diperlukan. Ada sebab kita buat live pada pagi ni. Dan silakan teruskan dengan latihan masing-masing lah. Dan kita akan berhenti seketika kerana selepas ni kita nak tengok satu lagi sudut di mana wanita dan kanak-kanak bermain foot golf di Malaysia ni. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ya, Assalamualaikum, kembali bersama MSI pagi ini. Dan hari ini kita nak bercerita mengenai Lima 2023. Mungkin anda dah lama tak dengar Lima kan? Last dengar before COVID-19, betul? Pada tahun 2019. Tapi hari ini kita bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, iaitu Yang Bahagia Datuk Jana Santiran Muniayan. Good morning, Datuk. Good morning, Cik Zek. Okey, hari ini kita nak cerita mengenai Lima, dan kita nak cerita mengenai pelibatan Kementerian Pengangkutan sendiri dalam Lima 2023. Mungkin Datuk boleh ceritakan pelibatan Kementerian Pengangkutan dalam Lima ni. Right. Lima ni pada peringkat awalnya telah dimulakan oleh Kementerian Pertahanan. Peringkat awal dululah. Tapi kemudiannya telah membawa Kementerian Pengangkutan bersama-sama. Oh, ditariklah. Ditarik. Jadi ada dua segmen yang penting. Satu pertahanan, dan yang keduanya adalah melibatkan pengangkutan. Dan komposisinya adalah dalam 60 dan 40%. 60% melibatkan industri pertahanan dan 40% melibatkan sektor pengangkutan. Ini dua perkara yang menjadi komposisi kepada Lima kali ini. Jadi apa yang Kementerian Pengangkutan bawa dalam Lima ni? Dia membawa 40% tu. 40% ni membawa banyak aktiviti-aktiviti yang banyak bentuk pameran. Satu daripadanya adalah pameran. Kalau kita bawa konteks pameran ni, terdapat dalam 600 syarikat. 600 yang akan membuat berbagai macam pameran yang melibatkan dua-dua produk. Daripada pengangkutan dan juga daripada sektor pengangkutan kedua-dua lah, pertahanan dan pengangkutan. Jadi daripada 600 ni, mereka daripada 30 buah negara. 30 negara daripada seluruh dunia. Ya, jadi sudah semestinya untuk Lima 2023 ni akan banyak pengisian yang akan dibawa dekat dalam ni. Mungkin Datuk boleh ceritakan kan, sebab ramai orang nantikan kembali Lima ni, Datuk. Betul. Yang pertama tadi, sebagaimana saya sebut tadi lah, satu pameran dari macam-macam pameran, dari segi drone, kapalnya, kapal dari maritime saja ada dalam 100 lebih kapal yang akan dipamerkan. Daripada aero angkasa, 100 lagi kapal yang akan dipamerkan dalam program Lima pada tahun ini. Selain daripada itu, kami juga membawa kapal-kapal daripada tempatan. Contohnya Discovery dibawa bersama. Selepas itu ada juga daripada MV Polaris yang juga akan dipaparkan kepada orang ramai dalam Lima kali ini. Selain daripada itu, selain daripada pameran yang banyak kita memberikan tumpuan, juga diberikan daripada sektor udara. Banyak berhubung dengan industri udara sendiri. Aero angkasa. Aero angkasa lah. Aero angkasa. Apa yang menjadi sumbangan daripada negara kita kepada negara dunia ni? Apa teknologi yang kita bawa kepada negara dunia juga dipamerkan atau ditonjolkan dalam Lima pada kali ini. Ya, dan ada satu, kalau saya baca di sini ada MOU signing yang akan diadakan sepanjang pameran Lima tu, di mana pihak MOT akan memutamatkan ada 36 MOU untuk sektor komersial. Ya, Cik Aziz. Ini merupakan satu sejarah dalam negara kita sendiri, di mana 36 MOU akan ditandatangani di bawah Kementerian Pengangkutan melibatkan
dalam 7.5 bilion ringgit. Wow. Satu angka yang mencatatkan sejarah buat pertama kali bagi negara kita lah. Sebelum ni kita tak pernah, belum lagi mencapai angka tersebut dan buat pertama kalinya kita telah mencapai 36 MOU bagi sektor komersial dan melibatkan angka buat sekarang ni, buat masa ni dalam 7.5 bilion ringgit. Satu catatan sejarah. Ya, dan itu pencapaian yang sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Ya, jadi pada negara. Jadi Datuk, 4 tahun tiada 5. Betul. 2023 kembali kan, mesti lagi besar daripada sebelum ni yang akan diadakan. Betul. Bukan saja besar tetapi permintaan dan juga penglibatan daripada orang luar, daripada orang dalam dijangka akan berlipat kali ganda. Yeah. Malah daripada booth yang kita jual ni, syarikat Alpine yang menjadi penganjur bersama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan ni telah memberikan angka yang agak memberangsangkan. Di mana booth ni telah dijual, in fact sebulan sebelum event ni pun hampir semua telah terjual. Terjual habis lah. Terjual habis. Jadi itu sendiri menunjukkan bagaimana permintaan dan kendak pasaran lah berhubung dengan kelima ni. Ya kan, sebab ini adalah satu annual event yang dinantikan oleh orang ramai dan semestinya menjadi satu tumpuan di Langkawi. Betul. Jadi bilakah 5/2023 akan diadakan? Dia akan bermula pada 23 hari bulan resmiannya, pada paginya. Tapi 23, 24, 25, 3 hari pertamanya adalah untuk lebih kepada industri, pemain industri. Tidak dibuka kepada orang ramai. Cuma 2 hari yang 23, 26 dan 27 ni dibuka kepada orang awam. Dibuka kepada orang awam Pada berapa bulan tadi, Tok? 26 dan 27. 26 dan 27 dibuka kepada orang awam. Jadi anda pun boleh datang, rasai sendiri pengalaman 5 tu. Dan apa sebenarnya harapan Kementerian Pengangkutan sendiri untuk 5/2023 ni, Datuk, yang mestinya tinggi harapannya? Harapan kami cuma satu. Kami nak bawa yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Tak payah kita pergi keluar negara, nak pergi tengok kapal terbang, teknologi, nak tengok drone terkini dan sebagainya. Nikmatilah apa yang dibawa oleh kementerian dan kerajaan Malaysia kepada rakyat di negara kita sendiri. Dan benda itu tak jauh. Kami menyediakan pengangkutan yang cukup banyak. Cukup banyak ferry dia sediakan. Juga ada penerbangan-penerbangan tambahan yang telah disediakan untuk rakyat Malaysia ke Langkawi untuk menikmati apa yang telah disediakan untuk rakyat Malaysia dalam 5 kali ini. Ya, sebab kita tahu 5 selalu menjadi tumpuan dan sudah semestinya persediaan awal untuk menghadapi kebanjiran orang ramai datang tu, Datuk, sudah pastinya dari awal dah difikirkan, dirancang. Memang telah dirancang dari peringkat awal. Kami tahu masalah di Langkawi ni kan, sebuah pulau, terhad perjalanan dan sebagainya, tapi kami telah mencuba sedaya upaya untuk memberikan peluang yang terbaik kepada rakyat Malaysia untuk datang ke Langkawi, nikmati apa yang telah disediakan. Dan dapat dia nak berniaga, katakan sebagai contoh. Dapatlah ilmu-ilmu tentang berniaga dalam sektor industri pengangkutan ni. Dan banyak ilmu yang boleh didapati di 5 pada tahun ini. Jadi kalau anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai 5/2023, di manakah antara platform-platform yang boleh kita layari, Datuk? Dia boleh masuk ke dalam portal MOT sendiri, ataupun kita ada portal 5malaysia.com.my, ataupun dalam Facebook ataupun dalam Instagram. Cukup banyak peluang ataupun ruang yang kami sediakan untuk tuan-tuan mendapat pengetahuan ataupun butiran mengenai program yang bakal dilaksanakan dalam program 5 pada tahun ini. Ya, diharapkan agar semua berjalan lancar, Datuk. Datuk akan bergerak ke Langkawi pada petang ni. Petang ini dah gerak ke sana untuk membawa persediaan awal bersama dengan Kementerian Pertahanan besok pagi. Ya, jadi Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan akan bergabung untuk menjadikan 5/2023 ni satu 5 yang dinanti-nantikan dan akan diingati. Sama-sama kita doakan, Datuk. Sama-sama kita doakan. Alright, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan iaitu Yang Bahagia Datuk Jana Santiran Muniayan yang sudi bersama dengan kita pagi ini untuk 5/2023. Jadi kita akan kembali selepas ini. Ada cerita lagi yang Hanif Miswan dia nak menunjuk skill foot golf dia. Sebab kita tahu wakil Malaysia semua hebat-hebat belaka. Jadi kita akan terus bersama mereka kejap lagi di Malaysia Hari Ini.
Masih lagi bersama dengan kami di MHI pagi Sabtu ni. Kita nak kongsikan bersama dengan anda semua sedikit perkongsian ini berkaitan dengan pameran dan persidangan franchise antarabangsa 2023. Kini kembali bersama dengan anda. Inisiatif ini merupakan inisiatif yang terbuka kepada semua golongan termasuk belia, pesara, wanita, usahawan kecil dan juga digalakkan kepada yang ingin menjalankan perniagaan franchise dan mentransformasikan perniagaan sedia ada kepada perniagaan franchise. Jadi promosi FIM 2023 MHI masuk adalah percuma. Jadi jumpa anda di Pusat Convention Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 Mei 2023. Ya, untuk maklumat lanjut jangan lupa layari www.myfim.my. Yep. Okay? Jangan pergi hall lain, pergi hall 6 saja. Pergi sana. Ini yang mana ada modal lebih, bolehlah buat kan. Betul kan. Ya, tapi yang mana ada modal lebih, boleh cuba. Untuk main foot golf. Katanya tak mahal tapi perlukan skill yang padu. Ya, berlatihlah dengan Hanif Miswan kan. Dia mesti boleh ajar secara percuma. Ini dia. Itu dia Hanif Miswan. Hanif, are you ready? Tunjukkan bakat anda. Silakan Hanif. Cuba teka siapa yang menyepak tu. Itu adalah pemain foot golf wanita Malaysia yang juga akan menyertai kami di Piala Dunia. Nisa berada di sana dan ini adalah, saya tak perlu perkenalkan kot Nia Steffi Sachkal, Ketua Pasukan Bola Sepak Wanita Kebangsaan, juga pemain foot golf wanita Malaysia nombor 1 di Asia. Steffi, mungkin macam mana daripada bola sepak ke foot golf ni? Dia sebenarnya sukan dia sama je. So just beza dia kita main atas golf course lah, bukan bola padang. Itu je beza dia. Tapi sama dia, kita sepak bola pakai boots, tapi bukan boots tapi turf shoes dengan bola. Ada sasarannya juga lah kan. Wanita bermain foot golf, anda melihat macam mana potensinya Steffi? Saya lihat sebenarnya kalau kita lihat di Foot Golf World Cup, kita ada 117 women's competing. So I rasa this is a very sports yang macam orang dah tahu. Even in Malaysia pun kita ada few players and kita lihat ramai pun wanita dan kanak-kanak datang untuk bermain sukan foot golf. Saya rasa macam sukan foot golf ni sukan yang very general and easy to be played. Dan bila Steffi cakap easy to be played, Steffi dan Nisa juga akan bersama-sama kami ke Orlando nanti untuk mewakili Malaysia. Steffi, jom kita tunjuk. Ini permainan par 3. Kalau nak tahu macam mana kiraannya, macam golf juga. Par 3 ni bermaksud daripada jarak wanita punya tee off wanita ni nak sepak ke sasaran di sana perlu dimasukkan minimum 3 kali sepakan. Kalau 2 bagus, kalau 4 atau 5 itu akan dikenakan penalti lah ya. Lebih markah tu kurang bagus lah. Kalau boleh kita dapatkan kurang daripada apa yang sasaran. Macam par 3, kalau boleh kita dapat birdie ataupun kalau hole in one, why not? Why not? Jom kita tunjukkan, sebab ini kita nak tunjukkan bagaimana sepakan tee off daripada Steffi menuju ke hole yang ditetapkan di sana. Jom Steffi. Alright, itu sepakan yang perlu dikawal dan saya nak bawa anda semua untuk terus ke sana. Wow. That's a good shot, Jom. Sebab kita nak habiskan, kita nak melihat kepada macam mana permainan foot golf ini. Kalau par 3, kalau anda berminat nak mainkan, tidaklah begitu sukar tapi tidaklah sesenang yang kita jangkakan juga. Daripada sini kita boleh ambil masa kita. Kalau kita tengok tadi pun bola Nisa dan juga bola Steffi berada di sana. Kat sini biasanya Steffi, konsentrasi yang diperlukan untuk memasukkan bola ni? Ini adalah boleh dikatakan putting sebab we are on the green, bola on the green. So I rasa this is a very important because for me, you kena tengok angin, you kena tengok bukit, padang, the surface. So I think kalau boleh kita aim untuk get the shot in lah untuk birdie shot. Okay, let's go. Okay, ini bola Nisa. Kalau boleh tengok, ini bola Steffi yang Steffi sepak tadi. Jadi mereka berdua akan mengambil sepakan. Alright, kita bagi Nisa dululah kot. Sebab Nisa jauh di sebelah kiri ni. Okay, Nisa jauh, dia kena sepak dulu. Itu peraturannya untuk putting ni. Ini ibarat sepakan terpenting awak lah Nisa, disaksikan oleh jutaan rakyat Malaysia di rumah tu. Silakan Nisa. Okey. Ni pemain-pemain wanita yang perlu menyepak, mungkin kekurangan saja sedikit. Wow, itu hampir. Jadi mungkin boleh selesaikan untuk par. Nisa, silakan selesaikan terus. Sambil tu. Yap, okey. Biasalah tu, siaran saya langsung ni memang kadang-kadang macam tu. Silakan Nisa, go. Alright, itu adalah untuk par. Dan kita nak tengok daripada pemain nombor 1 Asia, Steffi Sidhu. Ini antara sasaran kita juga untuk ke Piala Dunia ni. Okey, silakan. Dia nervous katanya.
Ya. Alright, itulah dia antara kemeriahan sukan foot golf. Kita nak bersama-sama dengan pemain-pemain Malaysia yang akan ke Piala Dunia esok. Kami akan mengharungi perjalanan yang jauh, betul, dan ini juga untuk pemain kanak-kanak mereka yang berada di sini. Esok kita akan berlepas insya-Allah. Doakan kami semua kerana perjalanan selama 3 minggu ni buat pertama kalinya membawa nama Malaysia ke persaudaraan terbangsa, dan kepada anda semua yang berminat untuk bermain sukan foot golf, jemput datang ke mana-mana kos yang ada di Malaysia ni. Kita akan berkembang dan insya-Allah mana tahu nanti kita boleh main sama-sama kan. Jadi teruskan siaran menonton Malaysia hari ini. Malaysia! Let's go! Yeah, good luck kita ucapkan kepada semua tim foot golf yang akan berlepas ke Orlando besok. Diharapkan agar kemenangan yang menjadi milik anda. So sekarang ini, Anim, bola ni awak pastikan masuk. Pastikan dalam masuk lubang. Haziq, kalau tak masuk ni Sabar, bismillah. Bismillah. Bukan. Itu menebas. Dia tebas rumput. Sabar, kita cuba lagi. Cuba lagi. Ada. Syah. Wow! Baik, Syah. Lagi. Okey. Nun. Ya, itulah dia adik-adik kita. Junior golfer yang akan menjadi future. Wow! Wise yang akan menjadi future untuk bidang golf ni, dan diharapkan agar mereka mendapat capai banyak lagi gelaran-gelaran dan kejuaraan yang membanggakan nama Malaysia. Jadi besok kita akan bersama dengan MSI lagi. Dan tajuknya apa? Tajuknya apa? Tajuknya adalah lukis dan mewarna. Pada anda yang suka lukis mewarna, di kertas saja, di muka pun sekarang dah jadi tengok face art kan. Ya, muka menjadi canvas. Dengan MHI. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton kami hari ini. Assalamualaikum.